Serang hendap di Sungai Semur merupakan salah satu daripada pertempuran awal antara pasukan keselamatan tanah air menentang keganasan Parti Komunis Malaya (PKM) pada satu ketika dahulu. Peristiwa yang berlaku pada 25 Mac 1950 ini melibatkan pasukan Platun 12 dari Kompeni D, Batalion Ketiga Regimen Askar Melayu Diraja 3 RAMD. Pada ketika itu, 3 RAMD yang berpengkalan di Pengkalan Chepa, Kelantan telah ditugaskan untuk mencari dan memusnahkan elemen PKM di Gua Musang, Hulu Kelantan. Walaupun baru diaktifkan semula selepas tamat Perang Dunia Kedua, Regimen Askar Melayu Diraja telah terlibat dalam beberapa siri pertempuran menentang elemen bersenjata komunis di negara ini. Pertempuran yang berlaku pada awal pagi itu merupakan satu peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh Korporal Besara Saleh Nahu, 92 tahun, yang pada ketika itu baru sahaja melibatkan diri dalam dunia ketenteraan. Menurut Saleh yang membahasakan dirinya Atuk, berkata, darurat pertama diisytiharkan semasa beliau masih menjalani latihan di Port Dickson. Semasa darurat diisytiharkan, saya masih berlatih di Port Dickson, katanya ketika mula mengimbas kembali kenangannya kira-kira 70 tahun lalu. Saleh merupakan antara kumpulan pertama anak tempatan yang dilatih untuk menyertai Regimen Askar Melayu selepas Perang Dunia Kedua tamat. Beliau telah memohon masuk tentera pada usia 17 tahun. Berikutan keadaan yang mendesak, beliau bersama rekrut yang lain terpaksa menjalani latihan dalam tempoh masa yang singkat, iaitu selama 4 bulan. Tamat sahaja latihan, saya ditukarkan ke 3 RAMD di Kelantan. Sampai di sana, saya jalani latihan perang hutan selama 3 minggu dan menyertai operasi di seluruh pelosok Kelantan, katanya. Bagi beliau, pertempuran di Sungai Semur merupakan satu peristiwa yang tidak mungkin akan dilupakan biarpun usianya sudah hampir mencecah 1 abad. Berkekuatan seramai 25 orang dan diketuai oleh Lieutenant Hassan bin Yassin, Platun 12 diarahkan untuk meronda di Sungai Nenggiri selama 3 hari mulai 23 Mac 1950. Operasi Platun ini turut disertai oleh sepasukan polis khas Special Constable SC yang diketuai oleh Sarjan Wan Yaakob. Pasukan SC ditugaskan untuk memantau 18 orang masyarakat Cina dari Pulai yang sedang mengumpul atap nipah di dalam hutan. Walaupun usia kian menghampiri 1 abad, Saleh Nahu masih ingat akan peristiwa berdarah yang menimpa Platun 12 3 RAMD di Sungai Semur. Pada petang 24 Mac selesai meronda, Hassan mengarahkan anak buahnya untuk berehat dan bersiap untuk pulang pada keesokan harinya. Hassan memaklumkan pergerakan pulang Platun 12 kepada Wan Yaakob. Pasukan SC akan terus berada di lokasi kerana kerja-kerja mengumpul nipah oleh penduduk Cina masih lagi belum selesai. Pada 25 Mac 1950, Saleh dan pasukannya sedang menyusuri air Sungai Semur dan melewati kawasan berbukit. Ketika sampai ke Sungai Semur, kami lalui satu anak sungai dan penjahat komunis sudah menunggu. Tidak lama kemudian, kedengaran bunyi satu letupan, cerita Saleh yang mengenang kembali peristiwa berdarah itu. Menurut Saleh, rakannya Perbet Abdul Wahab Hamid berkata kemungkinan letupan itu berpunca dari stern gun yang terjatuh. Stern gun atau dikenali sebagai stern merupakan salah satu submesin gun keluaran British. Senjata yang direka pada era Perang Dunia Kedua ini digunakan secara meluas oleh British dan negara Commonwealth. Walaupun begitu, stern mempunyai kelemahannya yang diantaranya ialah berlaku misfire tertembak sekiranya senjata itu jatuh. Stern gun merupakan salah satu jenis persenjataan yang paling banyak digunakan oleh tentera Commonwealth. Sangkaan Wahab bahawa letupan itu berpunca dari stern ternyata meleset apabila kedengaran suara laungan anggota Platun terkena tembakan bertubi-tubi oleh komunis. Pengganas telah menunggu di kedua-dua tebing sungai dan mula menembak ke arah anggota Platun yang terkebelakang. Di bahagian itulah ramai anggota tentera kita gugur ketika diserang hendap, kata Saleh. Pada waktu itu, gerombolan pengganas yang menyerang hendap Platun 12 dari Kompeni di 3 RAMD adalah dari Kompeni ke-7, Regimen ke-12 Tentera Pembebasan Nasional Malaya TPNM atau dikenali sebagai Malayan National Liberation Army MNLA. Pada waktu itu, musuh adalah berkekuatan lebih 200 orang. MNLA merupakan cabang bersenjata PKM dan kebanyakannya adalah terdiri daripada bekas anggota MPAJA, Malayan People's Anti-Japanese Army. Ketua Platun, Lieutenant Hassan telah mengarahkan Seksyen Mortar Platun untuk melepaskan tembakan terhadap musuh. Kawasan sungai merupakan antara kawasan kerap berlaku pertempuran antara pasukan tentera dan komunis. Kawasan ini juga menjadi tempat pengganas komunis untuk melakukan serang hendap. Mana-mana anggota yang terselamat bangkit melawan tembakan musuh. Kawasan pertempuran adalah dalam hutan tebal dan mempunyai buluh yang banyak. Tembakan bantuan dari Seksyen Mortar tidak mengena ke arah musuh kerana mereka berlindung di pohon buluh, jelas Saleh. Dalam pertempuran itu, anggota Seksyen Mortar gugur akibat tembakan musuh. Ini sekaligus mengurangkan daya kuasa tembakan Platun 12 terhadap musuh. Pertempuran yang sengit itu turut menyebabkan Lieutenant Hassan gugur. Tugas sebagai ketua kemudiannya diambil alih oleh Korporal Jamaluddin. Tembakan musuh datang dari pelbagai arah dan kedudukan anggota 3 RAMD adalah amat terdedah serta hampir tidak mempunyai perlindungan yang mencukupi. Menurut Saleh, pasukannya berlindung di mana-mana tempat termasuk di sebalik timbunan daun mati di pangkal buluh.
Semasa pertempuran, musuh mula mengepung kedudukan Platun 12 dan cuba menembusi garisan pertahanan pasukan dari belakang. Ketika cuba menawan kedudukan askar Melayu, 4 orang pengganas komunis dibedil dengan tembakan oleh Perbek Abdul Wahab Hamid. Menurut Saleh, beliau pada ketika itu bersenjatakan Stern. Beliau melepaskan tembakan ke arah musuh yang menyerang. Namun, beliau menyatakan musuh mempunyai kedudukan yang lebih baik dan keadaan menyukarkan lagi untuknya menggempur musuh. Stern mempunyai kadar tembakan sekitar 500 ke 600 butir peluru seminit dan mempunyai kelopak berisi 32 butir peluru 9 mm. Walaupun di atas kertas Stern mempunyai jarak membunuh dalam lingkungan 100 meter, Saleh menyatakan situasi yang dihadapinya adalah jauh berbeza. Stern, sasaran pada jarak 50 meter belum tentu boleh mati terkena tembakan, ujarnya. Pengganas komunis menggunakan taktik peperangan gerila untuk mengancam keselamatan dan kedaulatan tanah air. Selepas melepaskan tembakan, Saleh mengisi semula senjatanya dan terkena tembakan oleh musuh di bahagian paha. Kecederaan yang dialaminya tidak membantutkan semangat beliau untuk terus mengempur musuh. Tembak-menembak yang berlaku memecah keheningan hutan di Sungai Semur. Diiringi bunyi ibarat bertih jagung, anggota Platun 12 dari 3 RAMD sedang bertarung nyawa untuk mempertahankan kedudukan mereka yang telah diserang hendap oleh PKM. Saleh bersama beberapa orang rakannya sedang melepaskan tembakan ke arah musuh yang menyerang mereka dari 2 arah berasingan. Walaupun cedera, Saleh masih melepaskan tembakan ke arah musuh walaupun jumlah penyerang lebih ramai dan keupayaan senjatanya yang terhad. Selepas menggunakan kelopak kedua, saya terkena tembakan lagi sekali di bahagian lengan, kata Saleh. Ujarnya, tembakan yang mengenai tepat di bahagian lengan kirinya seolah-olah menarik segala kudrat dalam badannya. Atuk pada masa itu lemah tapi boleh bergerak lagi dan darah banyak keluar di bahagian lengan, katanya. Kecederaan yang dialaminya menyukarkan lagi keadaan. Akibatnya, Saleh menghadapi kesusahan untuk membuka kelopak dari senjata. Beliau terpaksa menggunakan gigi bagi menarik bolt pada bahagian kanan senjata. Walaupun Stern tampak ringkas, mekanisme untuk mengisi kelopak baharu, reload, memerlukan penembak untuk mencekah bolt senjata ke kedudukan selamat bagi memberi ruang pada bahagian kebuk senjata. Stern gun digunakan secara meluas oleh pasukan tentera dan polis kerana larasnya yang pendek memberikan kelebihan dari segi pergerakan. Namun, senjata ini mempunyai kekurangannya yang tersendiri. Kecederaan pada tangan kiri Saleh sekaligus menyukarkan beliau untuk meneruskan pertempuran dengan menggunakan Stern. Atuk tak boleh nak buka kelopak, terpaksa guna gigi untuk menarik bolt untuk masukkan kelopak yang ketiga. Walaupun dah berjaya masukkan kelopak ketiga, senjata Atuk tersekat melepaskan 2 tembakan, kata Saleh. Beliau menambah peluru ketiga dari kelopak baharu telah tersekat di kebuk. Senjata yang mengalami sekatan atau stoppage adalah satu keadaan yang berbahaya kepada mana-mana infanteri kerana mereka tidak dapat menggunakan senjata itu untuk menggempur musuh. Ketika mengalami stoppage, Saleh terdengar laungan dari pihak musuh yang mengarahkan anggota Platun 12 untuk menyerah diri. Mereka menjerit askar Melayu "Surrenderlah, bodohlah," kata Saleh. Sejarah pertempuran di Sungai Semur pada 25 Mac 1950 merupakan antara lipatan sejarah menjadi bukti keberanian RAMD dalam menghadapi musuh. Walaupun mempunyai bilangan keanggotaan yang kurang, anggota Platun 12 tidak mengendahkan laungan oleh pihak musuh. Malah, menurut Saleh, laungan musuh disahut oleh rakan sepasukannya, Kopral Jamaluddin. Kopral Jamaluddin membalas laungan itu dengan menegaskan bahawa mereka tidak akan menyerah kalah. "Kami bukan pengecut, kami askar, kami tidak akan serah diri," laung Jamaluddin. Terdengar laungan balas oleh askar Melayu, musuh mula bertindak agresif terhadap Platun 12. Tembak-menembak antara kedua-dua pihak terus berlaku. Pertempuran yang bermula seawal pukul 10 pagi itu berakhir pada pukul 3.30 petang. Pertempuran di antara 3 RAMD dengan MNLA didengari oleh pasukan SC yang diketuai oleh Wan Yaakob. Tanpa melengahkan masa, pasukan SC bergerak menuju ke lokasi pertempuran. Setibanya di sana, pasukan SC telah berpecah kepada 2 pasukan kecil dan cuba membantu anggota Platun 12 yang masih bertahan diasak oleh pengganas. Ketika cuba memberikan bantuan, 7 anggota SC dari kumpulan pertama cedera ditembak oleh komunis. Wan Yaakob dan anggotanya pula berjaya menemui kedudukan Brand Gun pengganas yang sedang melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah Platun 12. MNLA merupakan antara komponen tempur Parti Komunis Malaya di negara ini pada satu ketika dahulu. Tembakan dari Brand Gun itu akhirnya berhenti selepas pasukan SC berjaya membunuh penembak. Walaupun berjaya tiba di lokasi, kedatangan SC tidak mampu mengubah keseluruhan pertempuran. Kehabisan peluru, anggota Platun 12 yang masih hidup telah ditawan. Keadaan yang memeritkan hati itu hanya mampu dilihat oleh pasukan SC. Selesai pertempuran, kawasan itu menjadi reda. Masa itu, 16 anggota maut dan saya bersama 8 orang lagi masih hidup. Jamaluddin pada waktu itu ditangkap oleh komunis dan diberikan ceramah indoktrinasi selama 2 jam. Kemudian, Jamaluddin dibebaskan dan pulang ke Pangkalan Pulai, kata Saleh.
Selepas ditahan, Jamaluddin bersama Saleh serta 7 lagi anggota yang cedera dan masih boleh berjalan dibenarkan pulang. Antara yang dibenarkan pulang ialah Perbek Zamzuri Itam Sudin, Perbek Nordin Muhammad Isa, Perbek Husin Mamat, Lance Kopral Muhammad Othman, Perbek Ahmad Mat Jam, Perbek Muhammad Sharif Manaf dan Perbek Osman Yaakob. Perbek Abdul Wahab dan Perbek Rashid Hassan yang cedera parah terpaksa ditinggalkan di lokasi pertempuran bersama mayat rakan mereka yang terkorban. Akibat pertempuran itu, Saleh mengalami kecederaan akibat 2 tembakan di paha dan lengan. Beliau turut mengingati akan kecederaan beberapa orang rakannya selepas berbalas tembak dengan MNLA. Mat orang Pulau Pinang, ibu jari dia putus terkena tembakan. Orang Rembau, Syarif perutnya terburai. Orang Kelantan, Perbek Osman Yaakob, bahu dan dadanya cacat terkena tembakan komunis, kata Saleh sambil mengenang akan keadaan mereka pada waktu itu. Menurutnya, Osman meninggal dunia selepas dibawa pulang ke kem. Korporal bersara, Saleh Nahu merupakan antara generasi awal yang menganggotai RAMD selepas Perang Dunia Kedua tamat. Semasa dirawat, Saleh diberikan morfin oleh pegawai perubatan bagi tujuan menahan sakit. Beliau kemudiannya dibawa menaiki perahu dari Pulai ke Gua Musang. Setibanya di Gua Musang, Saleh telah dibawa menaiki kereta perisai menuju ke Bertam. Di Bertam, beliau sekali lagi dibawa menaiki perahu ke Kuala Krai sebelum dibawa oleh trak ke Kota Baru. Di sana, beliau berjumpa sekali lagi dengan 2 orang rakannya yang cedera, Perbek Wahab dan Perbek Rashid yang sebelumnya ditinggalkan bersama mayat anggota yang terkorban akibat kecederaan parah. Mereka berdua ditemui oleh Platun 11 semasa merangkap menyusuri Sungai Semur. Kaki Wahab pada masa itu sudah berulat di bahagian lubang akibat terkena tembakan peluru. Mereka pada waktu itu tidak dapat sebarang bantuan kerana sedang menunggu ketibaan pasukan dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja, 1 RAMD, di Taiping. 1 RAMD menguruskan mayat di Gua Musang dan ada di antaranya dikebumikan di sana serta di Pulai, kata Saleh. Jasad anggota yang gugur kemudiannya disemadikan di tanah perkuburan Askar Melayu Port Dickson. Pertempuran di Sungai Semur mungkin dilihat sebagai satu kekalahan kepada anggota tentera sebagaimana dicanang oleh musuh. Walaupun 70 tahun telah berlalu, peristiwa berdarah Sungai Semur tetap diingati dalam lipatan sejarah tanah air. Namun, semangat juang yang tinggi oleh anggota Platun 12 telah menafikan kejayaan MNLA. Walaupun berdepan dengan bilangan musuh yang ramai dan bertempur sehingga kehabisan peluru, seramai 29 orang pengganas komunis ditemui mati selepas cuba menggempur Platun 12. Atas semangat juang yang tinggi dan enggan mengalah, Korporal Jamaluddin telah dianugerahkan Distinguished Conduct Medal DCM dan dinaikkan pangkat sarjan. Sementara itu, Lance Korporal Muhammad Othman dan Perbek Abdul Wahab dianugerahkan Military Medal MM.